Kesihatan mental merujuk kepada satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri serta seseorang individu itu dapat bekerja secara produktif. Kesihatan mental bagi orang yang bekerja. Setiap individu yang bekerja tidak akan lari daripada tekanan kerja sama ada ianya ringan, sederhana atau berat. Pekerjaan merupakan sumber pendapatan untuk memperbaiki status sosioekonomi. Pekerjaan juga melambangkan kejayaan peribadi seseorang dan pekerjaan sememangnya dapat memberi rasa kesejahteraan fizikal dan psikologikal. Pada masa kini, kesihatan mental pekerja di Malaysia berada dalam keadaan kurang memuaskan. Hal ini kerana semakin ramai tenaga kerja di Malaysia terpaksa bergelut dengan masalah kesihatan mental, terutamanya pada musim pandemik COVID-19. Pada musim pandemik itulah, pekerja-pekerja di Malaysia diuji dengan hilang pekerjaan dan terpaksa diberhentikan oleh sesetengah syarikat. Statistik telah menggambarkan pada tahun 2019, sebanyak 53% daripada tenaga kerja di Malaysia tidak mendapat tidur secukupnya dan bekerja secara berlebihan. Hal ini telah memberikan impak yang sangat negatif kepada diri mereka sendiri. Tambahan pula, tidak ramai pekerja yang tampil melaporkan isu kesihatan mental ini sehingga menjejaskan produktiviti mereka sendiri. Untuk newspaper yang pertama, iaitu sumber daripada Berita Kosmos 2023 yang bertajuk Salah Siapa Sampai Pekerja Sakit Mental. Dalam news ini telah menjelaskan bahawa individu yang bekerja sememangnya akan menghadapi situasi yang negatif di tempat kerja mereka sendiri. Tidak dinafikan, hubungan antara majikan dan pekerja boleh menyebabkan tekanan di tempat kerja. Hal ini kerana majikan bersikap terlalu tegas dalam pengurusan organisasi sehingga menjejaskan produktiviti seseorang. Majikan dan pekerja harus sentiasa bertolak ansur dalam organisasi untuk mencapai konsensus kerana mereka saling berkait rapat untuk bekerjasama. Baik majikan maupun pekerja boleh membantu kesejahteraan emosi pekerja mereka di tempat kerja. Tambahan pula, berkomunikasi secara profesional sememangnya mewujudkan keharmonian di tempat kerja. Seterusnya ialah newspaper kedua terbitan daripada Berita Kosmos 2023 yang bertajuk Tempat Kerja Toksik Pengaruhi Mental. Berdasarkan keratan akhbar tersebut, bekerja terbukti tidak mendatangkan masalah asalkan kejujuran dan etika kerja yang terbina teguh dalam organisasi. Kebanyakan majikan tidak menghabiskan nilai terlalu tinggi kerana kesan program dan faedah kesihatan para pekerja yang telah lama terjejas. Ini terjadi kerana para majikan memandang rendah persekitaran kritikal tempat kerja serta memandang sepi dalam aspek mengurangkan keletihan dan menyokong kesihatan mental atau kesejahteraan pekerja. Kebanyakan majikan tidak menggunakan pendekatan sistematik yang berbagai. Peningkatan kadar pengurusan tekanan berikutan jangkaan mereka yang rendah dalam keletihan dan kesihatan mental pekerja. Kebanyakan majikan berpunca daripada kemurungan dan keletihan di tempat kerja dan perkara berkaitan dengannya. Kebanyakan majikan dan para pekerja secara konsisten mengatakan kesihatan mental atau kesejahteraan dalam organisasi memberi kesan kepada pengurusan sesebuah organisasi. Korea Selatan mentindaktangani krisis kesihatan mental guru. Petikan ini diambil daripada sumber Berita Harian September 2023. Kementerian Pendidikan menerima kecaman selepas pakar memberikan amaran mengenai krisis kesihatan mental yang meningkat bagi profesi perguruan di negara tersebut. Berikutan sekurang-kurangnya 15 kes bunuh diri dalam kalangan guru dalam tahun 2023. Tinjauan membabitkan 3,505 guru pada Ogos mendapati 4 daripada setiap 10 guru mengadu mengalami simptom kemurungan dengan 16% mengakui terfikir untuk bunuh diri. Ini menjejaskan protes besar-besaran di Seoul oleh guru dan penyokong dari seluruh negara.
mendesak pelindungan lebih baik bagi hak guru. Mereka juga menuntut pindahan undang-undang kebajikan dan pencabulan hak kanak-kanak Korea Selatan, khususnya bagi menghentikan kes sebuah pemanfaatkan laporan palsu atau membuat tuduhan tidak berasas terhadap guru. Oleh itu, plan yang diumumkan pada September 2023 oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan serta Kebajikan itu membolehkan guru layak menerima ujian psikologi percuma dan mendapat rawatan kesihatan mental yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Kementerian berkata pihaknya melihat keperluan mendesak untuk sesi kaunseling dan sokongan untuk mengelakkan guru daripada mengalami kemurungan. Bukan itu sahaja, pada tahun 2019, American Insurance Association mendapati sebanyak 51% bekerja mengalami tekanan berkaitan dengan kerja, manakala 53% juga melaporkan mereka tidur kurang daripada 7 jam sehari. Pernyataan ini terdapat di newspaper 4, iaitu di mana sokongan akses kesihatan mental di tempat kerja masih berkurangan. Satu penyelidikan telah mendapati bahawa Malaysia adalah salah sebuah negara yang pekerjanya terpaksa bekerja dalam waktu yang panjang, iaitu selama 45 jam seminggu dengan 2 minggu cuti tahunan. Ini berbanding dengan negara Australia hanya bekerja selama 33 jam seminggu dan mendapat cuti tahunan sebulan. Seperti yang kita tahu, pasti akan ada faktor-faktor penyebab masalah kesihatan mental ini berlaku. Mengikut newspaper yang diterjemah daripada Melati Muhammad Arif, antara faktor kesihatan mental yang pertama adalah beban kerja yang berlebihan, kedua tidak cukup tidur, ketiga berasa tertekan dan dengan tugasan kerja di tempat kerja, keempat kurang persefahaman antara majikan dengan pekerja. Sudah pasti akan berlakunya cabaran kepada pesakit yang mengalami masalah mental, iaitu stigma dan pandangan masyarakat yang negatif terhadap pesakit. Kemudian, masyarakat kurang kesedaran dengan ilmu pengetahuan mengenai masalah kesihatan mental. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa masalah ini di tempat kerja memerlukan pendekatan holistik dan bersepadu yang melibatkan semua pihak dalam mewujudkan persekitaran yang menggalakkan kesejahteraan mental pekerja. Kerjasama dan persekepakatan antara majikan dengan pekerja amat diperlukan bagi melahirkan suasana yang saling hormat menghormati dan ceria sewaktu bekerja. Paper yang kelima, hubungan antara kesihatan mental dan produktiviti di tempat kerja, iaitu merupakan sumber daripada Telus Health Jun 2023 berasal dari negara Amerika Syarikat. Dr. Matthew Cho, pakar sekretari dan pegawai kesihatan mental, mengatakan bahawa keletihan yang ketara di tempat kerja boleh menyebabkan peningkatan kepada tahap ketiadaan pekerja dan presenteeism. Bermaksud pekerja datang bekerja tetapi tidak memberi komitmen yang sepenuhnya terhadap tanggungjawab atau skop kerja yang telah diberikan kepada mereka, di mana hampir 1/4 iaitu 23% pekerja di Amerika Syarikat berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan mental seperti kemurungan, kebimbangan atau ketagihan, manakala 41% pula berisiko sederhana sahaja. Pekerja yang mempunyai kesihatan mental yang teruk akan menyebabkan produktiviti kerja yang kurang memuaskan. Oleh hal yang demikian, majikan memainkan peranan yang penting dalam menyokong kesihatan mental pekerja, dan dalam pada masa yang sama, pekerja itu sendiri itu mengharapkan dorongan daripada majikan agar kesejahteraan mereka terpelihara. Oleh itu, terdapat pelbagai sumber yang dapat diperhatikan dalam menjaga kesihatan mental dan kesejahteraan pekerja. Sebagai contoh, menyediakan sokongan perkhidmatan, kaunseling dan penjagaan yang berterusan. Seterusnya, untuk bahagian refleksi, yang pertama adalah kesihatan mental health di negara Malaysia dan juga di luar negara, iaitu Amerika Syarikat. Masalah kesihatan mental di Malaysia sedikit sebanyak berpunca daripada persekitaran pekerjaan. Isu ini lebih tertumpu kepada pengurusan organisasi yang tidak efisien dan telah mempengaruhi persekitaran yang negatif. Jika dibandingkan dengan situasi di Amerika Syarikat, kebanyakan pekerja mereka meletakkan fokus sepenuhnya kepada pekerjaan untuk meningkatkan produktiviti mereka sendiri. Antara masalah mental yang sering mereka alami adalah seperti kemurungan dan anxiety. Kesannya, tindakan daripada para majikan tersebut telah mendatangkan kesengsaraan terhadap pekerja dalam sesebuah organisasi. Untuk refleksi yang kedua, masalah kesihatan mental di negara Malaysia dan Korea Selatan. Di Malaysia, masalah kesihatan mental ini adalah
masalah kedua terbesar selepas penyakit jantung. Statistik telah menyatakan sebanyak 29.2% orang dewasa dan 12.1% kanak-kanak mengalami masalah mental. Berbanding dengan negara Korea pula, penyakit mental lebih tertumpu kepada bidang pendidikan yang mana datanya 100 guru sekolah awam membunuh diri pada tahun 2018 dan Jun 2023. Tambahan pula, tinjauan juga membabitkan 3,505 guru pada Ogos 2003 telah mengalami simptom kemurungan dengan 16% berfikir untuk membunuh diri dan 4.5% telah membuat perancangan untuk membunuh diri tapi tidak meneruskannya. Ini jelas menunjukkan bahawa negara Korea Selatan menunjukkan tahap penyakit mental yang teruk sehingga menjejaskan kualiti kehidupan masing-masing. Manakala negara Malaysia pula masih menunjukkan keadaan yang terkawal. Kesimpulannya, jelas bahawa isu mental health di tempat kerja di Malaysia dan khususnya di luar negara sememangnya memberikan impak yang negatif terhadap pekerja dan juga organisasi. Oleh kerana pekerja tidak berupaya berfikir secara rasional, ianya sememangnya menyebabkan pekerjaan dan tugas mereka itu terganggu dari segi emosi, kesihatan, gaya hidup dan persekitaran pekerjaan. Maka dengan itu, semua pihak, terutama majikan, masyarakat dan organisasi, hendaklah bekerjasama mencari solusi bagi mengurangkan masalah penyakit mental ini, mahupun di dalam dan di luar tempat kerja, supaya dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan sekaligus melahirkan masyarakat yang produktif bagi meningkatkan taraf hidup dan kualiti hidup. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami.